once had a teacher, the teacher of teachers. He changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih cikgu pengurusi majlis, yang saya hormati tuan pengurusi masjid dan ahli-ahli serta pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membaca 7 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, seperti yang saya dah edarkan pada tuan-tuan. Ada yang belum dapat? Yang belum dapat angkat tangan. Ramai lagi yang tak dapat. Minta petugas tolong edarkan risalah ni. Mana petugasnya? Mana? Udah habis dah? Dah 500 keping dah habis. Hai, saya bawa 500. Ini 500 orang ni. Ya, jangan ambil 2-3 sudah. Ya. Dia ada dua yang bawa. Isa dengan Anwar. Isa 200.5. Cik Anwar 200.5. Mana Isa? Saya tengok ada lagi satu beg lagi. Baik, sekarang tuan-tuan ikut saya baca. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Tak dengar pun. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Awsani khalili bisab'in bihubbil masakin wa an adnuwa minhum wa an anzura ila man huwa asfalu minni wa la anzura ila man huwa fawqi wa an asila rahimi wa in jafani wa an uksira min qawli la hawla wa la quwwata illa billahi wa an atakallama bimuril haqqa wa la ta'khudhani fillahi lawmatu laim wa an la as'alan nas syai'a. Baik, alhamdulillah kita telah membaca satu hadis daripada riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Baik, dalam hadis ni Nabi memberikan kepada kita 7 wasiat atau 7 pesanan kepada kita. Bukan setakat kepada sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari sahaja, kepada seluruh umat Islam. Jadi kalau kita ni kalau pesan pada orang, kita ikut sangat. Ya, mak kita pesan, arwah mak pesan, arwah bapak pesan, kita ikut sangat. Sampai ada arwah suami pesan pun tak bagi tanam mayat suami 3 hari pun isteri ikut. Suami tu dah mati 3 hari, tak ada tanam-tanam. Bila tanya pada isteri dia, kenapa tak khabar yang laki kamu dah mati? Dia jawab, suami pesan sebelum mati jangan khabar. 3 hari lepas tu baru tanam. Nunggu mayat hamba Allah tu 3 hari. Kalau wasiat manusia, kadang-kadang orang ni ikut sangat-sangat, ikut berbenar-benar. Tetapi kadang-kadang wasiat Nabi SAW kita tidak mau ikut. Baik, dari wasiat Nabi katanya daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata,
Saya diberi wasiat oleh kekasihku yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 7 macam perkara, yaitu bihubbil masakin, mencintai orang-orang miskin, wa adnu wa minhum, dan mendekatkan diri kepada mereka, wa an anzura ila man huwa asfalu minni, memandang kepada orang yang keadaannya di bawah saya dan tidak memandang kepada orang yang keadaannya di atas saya. Yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani, menyambung atau mempereratkan kekeluargaan sekalipun keluarga itu menjauhi saya. Wa an ukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billahi, memperbanyakkan ucapan la hawla wa la quwwata illa billah, tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an atakallama bimurril haq, hendaklah bercakap benar sekalipun dirasakan pahit. Wala ta'khuzani fillahi laumatul laim, dan tidak boleh mengambil risiko menentang agama Allah semata-mata nak mengelakkan daripada dicela oleh manusia. Dan yang ketujuh, wal an la as'alan nasa syai'a, yang ketujuhnya ialah jangan sampai meminta kepada orang akan sesuatu pun. Jadi yang mana tak dapat kertas jangan minta lah. Kena faham kan, tak minta pula macam mana. Ada lagi Abang Ali kertas, ramai lagi tak dapat ni kau ibu ni, ramai lagi tak dapat. Baik, kita lihat syarahan hadis ke surat sebelah. Hadis tadi menjelaskan 7 macam wasiat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi sahabat Nabi ini nama dia Abu Dzar, isterinya bernama Ummu Dzar Al-Ghifari. Jadi terkenallah sahabat Nabi ini, terkenal kerana zuhud. Ya, dia ni terkenal kerana zuhud. Apa makna zuhud? Oh, ni banyak lagi ni. Ya, siapa yang tak dapat angkat tangan macam saya. Ya. Supaya dapat. Semua orang dapat, sebab hari ni kita nak baca doa nanti. Jadi kalau tuan-tuan tak dapat, tak seronok nanti kan. Baik, jadi Abu Dzar Al-Ghifari ni sahabat Nabi yang zuhud. Yang zuhud. Apa makna zuhud? Macam-macam pendapat berkenaan dengan zuhud. Ada yang kata zuhud ni ialah menolak dunia. Dunia ni tak mau ambil, melainkan yang ala qadar sahaja. Pendapat yang kedua kata zuhud ni ialah melebihkan akhirat daripada dunia. Ada pula yang kata zuhud ini ialah mengambil dunia tetapi tidak disimpan di dalam hati. Imam Sayyidina Ali berkata zuhud ni ialah boleh ambil nikmat dunia, kemewahan dunia, sebab Allah memang jadikan dunia ni untuk manusia, tetapi janganlah disimpan di dalam hati nikmat-nikmat dunia ni sampai jadi kedekut, sampai menjadi perkara utama, sampai menjadi tujuan utama hidup di dunia. Dengan dunia salah, tujuan adalah untuk akhirat, tetapi tidak salah mengambil dunia untuk maslahah akhirat. Itu dikatakan zuhud. Baik, jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini ada beberapa perangai. Di antara perangai dia yang famous ialah dia ni orang miskin, dia orang susah. Bila sebut miskin dan susah, orang selalu sedekah pada dia. Tabiat dia, kalau orang sedekah pada dia, dia akan sedekah balik pada orang. Tak simpan pun satu benda yang orang sedekah untuk dia dalam rumah, melainkan dia sedekah balik pada orang ramai. Hari ni orang sedekah pada dia, hari ni juga dia sedekah pada orang lain. Ini perangai Abu Dzar. Ya, kita lah kalau dah orang sedekah pada kita tu, kadang-kadang sudah simpan kita ni. Ya, daging korban sampai setahun belum peti air. Pasal dapat 6 kilo. Ya, jiran sebelah rumah tak dapat, kita tak bagi. Belakang rumah tak dapat, kita tak bagi. Bila anak tanya, mak banyak lagi mak, tak bagi orang belakang ke mak? Ish, tak apa suruh tak ambil.
Mak tunggu pukul 7 lagi, kamu tahu. Lembu tu tidur lagi, mak dah datang lah. Semata-mata nak dapat daging korban. Bila dapat senang-senang, nak bagi ke orang belakang. Henti ke lah. 6 kilo tuan-tuan daging dia. Tahan 6 bulan, keras kematu macam batu dalam peti air dah. Ni kita ni maksudnya di Somalia ni ya, jadi kena faham ni. Jadi kadang-kadang jadi kedekut. Yang Abu Zar dia susah, tapi dia tak pernah kedekut dengan orang. Perangai yang kedua Abu Zar ialah suka meminta nasihat daripada Nabi SAW. Asal jumpa Nabi minta nasihat. Asal minta nasihat jumpa Nabi. Ni perangai dia. Perangai dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, berilahkah wasiat kepada saya ya Rasulullah. Maka Nabi ni pun bagi wasiat. Tak pernah Nabi kata dah jemu kena bagi wasiat kamu. Dah jemu aku nak cakap pada kamu. Nabi tak pernah cakap macam itu. Bila Abu Zar minta, Nabi bagi. Dan Abu Zar ni tuan-tuan, perangai dia tadi saya sebutkan, dia suka minta nasihat supaya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Jadi kalau kita pun nak semakin baik, kita kena minta nasihat daripada orang, barulah semakin baik. Letakkan peti cadangan dekat luar supaya senang orang nak komplain, kan? Supaya senang nak komplain. Dan yang komplain tu pula kenalah komplain elok-elok, janganlah maki hamun. Saya sekian-sekian nama hari ini mengkomplain akaun tak sejuk, buat situ. Kalau boleh senang bubuh alamat, senang pengurusi jawab. Kalau dah tak sejuk, kamu top up lagi lah akaun. Cakap banyak pula kan. Jadi senang. Bila kita buat peti cadangan, maknanya kita minta nasihat pada orang supaya kita makin maju. Kalau kita ni pegawai kerajaan, kita minta. Kalau kita ni peniaga, kita kena tanya orang, apa yang kamu tak puas hati dengan perniagaan saya? Layanan tak mesra ke? Barang mahal ke? Susun atau tak menarik ke? Kalau baik, bagi tahu kawan. Kalau buruk, bagi tahu kami. Kami akan perbetulkan. Maka dia akan jadi manusia yang hebat, peniaga yang bagus. Sebab dia tanya orang. Setengah peniaga bila orang komplain, marahnya. Lambat lah. Kalau lambat, masak sendiri di rumah. Banyak cakap pula. Lama-lama tutup kedai dia. Dia tutup kedai sebab dia tak pernah tanya pendapat orang. Begitu juga suami. Kalau nak jadi suami yang cemerlang, kena tanya isteri. Yang ada apa-apa komplain, komen, cadangan, isteri cakap lah. Dia cakap, abang dah banyak hari tak bawa saya berjalan. Rasanya lah berjalan raya hari tu. Sekarang dah masuk musim haji pun abang tak bawa berjalan. Bawa lah berjalan. Jom kita bawa berjalan. Pergi kat Padang tu. Pusing Padang tu. Berjalan ni nak buat apa abang? Orang kata berjalan ke supermarket ke mana-mana ke? Kamu kata berjalan. Ni ke stadium pun berjalan juga. Jadi kalau kita tanya masalah dia, bila isteri komplain, isteri bagi nasihat, diam kamu. Cakap banyak pula. Tu yang jadi masalah tu. Sebab kita tak pernah tanya orang. Akak-akak pun kena tanya abang-abang. Komplain abang. Kopi kamu hitam, merekat. Tak ada gula, tak ada makna. Tu nampak tu. Komplain, gula tak ada dekat kopi. Kan, itu cerita Ahmad Al-Bab. Jawab balik abang. Abang nak gula ada ke ataupun kaki abang tak ada? Cuba pilih. Abang tu kecil manis kuat sikit lagi doktor nak potong. Jadi abang nak gula ke nak kaki? Cerita. Jadi kalau semua orang nasihat menasihati, sebab itu Allah Ta'ala suruh nasihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalaulah ustaz suka tanya anak murid dia, apa yang nak komplain saya ngajar khabar lah, boleh saya repairkan mana yang patut. Ini dia ngajar je, orang faham tak faham lantak komen lah. Sebab tu dia tak berubah, dia tak improve, dia tak meningkatkan prestasi, dia hanya buat kontroversi. Jadi kita kalau nak, kita tanya ustaz mengajar tu memang ustaz mengajar, tapi kami tak faham. Contohnya apa yang kamu tak faham? Macam benda yang tadi orang tu tanya. Ustaz jawab benda tu haram. Tapi ustaz kata tak haram sangat. Nak kata haram tidak, tapi halal juga, tapi haram juga. Macam mana kalau tak faham? Kejap haram, kejap halal, kejap haram. Itu jawapan dia haram gitu. Maknanya dia tak pernah tanya pada orang bagaimana cara nak meningkatkan. Abu Zar ini dia tanya Rasulullah. Yang ketiga, bila orang tanya tuan-tuan, orang tanya dah, orang minta nasihat pada tuan-tuan, tuan-tuan kena bagi nasihat.
Sebab apa kena bagi nasihat? Kerana itu tanda orang percaya pada tuan-tuan. Datang satu orang dia kata, Kak Yah, saya nak mengadu sikit lah. Kalau Kak Yah boleh bagi pendapat. Apa dia non? Cakap non. Suami saya Kak Yah. Maknanya dia percaya pada kita. Dan bila dah percaya pada kita, jangan kabur ke orang lain. Ini kita menyembang 2 jam setengah dengan dia. Nyembang. Dia balik, kita telefon kawan kita pula. Kamu tahu Din, non datang jumpa aku, kabarkan pasal laki dia. Apa hal laki dia Kak? Ini nak kabar ni. Ini maknanya orang tidak amanah. Orang dah cerita masalah, orang dah minta pendapat, kita pergi kabar pula pada orang lain. Itu namanya tidak amanah. Sebab itu amanah adalah benda yang paling berat. Benda yang paling berat ialah amanah. Gunung Ganang Allah tanya, kamu sanggup pikul sebagai khalifah muka bumi? Gunung Ganang jawab, kami tak sanggup. Berat benar amanah ni. Sebab tu Gunung Ganang tak sanggup. Yang sanggup kita manusia ni. Sebab berat. Nak simpan rahsia orang pun kita susah. Berat. Tapi kamu jangan kabur ke orang tau. Aku kabur kamu je ni. Saya lagi hamba Allah tu pun macam itu juga. Kamu jangan kabur ke orang tau. Kita berdua je. Rupa-rupa satu setiawan dah tahu. Kamu, aku, kamu satu setiawan tahu. Ini merupakan satu amanah. Benda yang paling ringan ialah bohong. Manusia ni, benda yang paling ringan sekali ialah menipu. Menipu ni senang je. Cakap je. Cik, duit encik, aku tak ada duit. Padahal bersepah duit dalam poket. Senang sangat menipu orang. Ya, manusia paling senang menipu lah. Benda yang paling senang. Benda yang paling jauh, masa yang dah berlalu. Tadi pukul 8.30, sudah jauh sangat. Walaupun baru 40 minit berlalu. Tapi dia sudah terlalu jauh. Sebab kita takkan dapat balik. 8.30 pada 1 hari bulan 10, tak dapat dah. Tak dapat dah. Benda yang paling dekat apa? Mati. Lebih dekat daripada urat halkum kita sendiri. Urat leher kita. Ini benda yang keempat. Yang keempat, perangai Abu Zar ni tuan-tuan, dia ni kuat ibadat. Malam tak tidur. Mayah malam. Isteri tak sentuh. Sebab rajin berzikir. Siang malam kerjanya berzikir je. Semayang je. Makan pun kurang. Satu hari sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi datang ziarah Abu Zar Al-Ghifari, suami isteri. Bila datang ziarah, dia nengoknya rumah Abu Zar ni, ya Allah, rumah orang zuhud. Bukannya ada kusyen macam rumah kita, tali besen, blender macam rumah kita ni. Orang zuhud ada apa, hang duduklah situ, tak ada nyemuk, tak ada nyelantai lak, tak ada. Salman tengok aja rumah dia. Keluar isteri dia pula, Ummu Zar. Ummu Zar pun tak ada bermuk. Ya Allah, rambutnya ya Allah bersurugu, pakaiannya ya Allah, tak ada bermuk, tak ada bervacuum. Jadi dia tanya pada isteri Abu Zar, kenapalah rumah kamu macam ini? Kenapa kamu macam ini? Cerita. Kata isteri dia, Salman, kalau aku bersolek pun, laki aku kan peduli ke aku. Tak ada disentuhnya aku. Kata kenapa tak ada sentuh kamu? Kata berzikir je kerja dia. Kerja dia semayang. Nak buat macam mana kalau solek pun tak ada apa bedah, kata dia. Tak ada selera, kata dia. Salman kata, kalau begitu aku kena nasihat suami kamu ni, Abu Zar. Aku nak nasihat, aku nak tidur malam ni di rumah kamu. Jadi Abu Zar kata, bila sampai waktu makan, dijamulah Salman makan. Abu Zar tak makan. Disuruhnya Salman je makan. Kamulah makan. Aku nak semayang ni. Aku nak puasa lagi, kata dia. Kata Salman, kalau kamu tak makan, aku pun tidak akan makan. Akhirnya Abu Zar pun terpaksalah makan sebab nak ra'i tetamu. Bila sampai waktu malam, Abu Zar kata, wahai Salman, tidurlah. Atau kamu tak ada tidur? Aku nak sembahyang malam, mendekatkan diri pada Allah, kata dia. Kalau kamu tak tidur, aku pun takkan tidur. Akhirnya Abu Zar pun terpaksa tidur. Bangun pagi besok subuh, dibacakan hadis pesan Nabi yang paling tuan-tuan ingat hadis ni kepada Abu Zar. Lepas subuh dia tegur Abu Zar Al-Ghifari. Apa hadisnya?
wa inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan fasum fa'aftir faqum fanam. Maka Salman pembaca Abu Zar, kamu lupakah pesan Nabi? Sesungguhnya pada Tuhan kamu ada hak atas diri kamu, pada isteri kamu ada hak atas diri kamu, pada tubuh badan kamu ada hak atas tubuh badan kamu. Berpuasalah kamu, tetapi hendaklah berbuka. Bangunlah kamu, kemudian tidurlah kamu, dan datangilah isteri-isteri kamu. Bila dengar hadis itu, terdiam Abu Zar. Dia terlupa, tuan-tuan. Pasal rajin sangat buat ibadat, nak cari syurga Tuhan, terlupa hak Tuhan tu apa. Jadi tuan-tuan, hadis ni semua orang hafal ni. Semua orang ingat hadis ni. Kalau dia tak hafal pun dia pernah dengar hadis ni. Pada Tuhan ada hak atas kita. Hak semayang, hak zakat, hak Allah suruh puasa, hak Allah suruh buat haji, kita kena buat. Hak Allah suruh tutup aurat, itu hak Tuhan tu. Walaupun rambut ni hak kita, tubuh badan ni hak kita, tapi bila Allah suruh tutup, wajib tutup. Sebab dia yang ciptakan. Itu hak Tuhan. Kadang-kadang orang tak ada nutup, bakar lemang, berkemban je. Ya Allah, udah habis syawal, udah bakar lagi dia. Berkemban je, duk pusing-pusing buluh tu. Buatnya tepi jalan pula tu. Datang orang singgah, nak jual ke lemang ni makcik? Kalau kamu nak jual lah, sambil duk garuh dada ni, tuan-tuan. Orang tu tengok lemang kan, tengok dada dia. Menung. Itu hak Tuhan. Hak Tuhan kena tutup. Nak buka pun untuk suami je. Yang lain kena tutup. Itu hak Tuhan. Yang kedua kata Nabi, hak untuk isteri kamu. Berilah hak dia. Nafkah dia. Bila dia walaupun dia ada gaji, walaupun dia ada pendapatan, suami tetap kena bayar nafkah. Pendapatan isteri rezeki dia, pendapatan isteri atas usaha dia jadi cikgu sekolah. Tapi kita sebagai suami kena bagi nafkah. Tak sikit banyak, tak banyak sikit. Gaji kita 2,000 misalnya, bagi dekat isteri nafkah 200, contohlah. Ini nafkah peribadi kamu. Kau nak beli seluar ke, nak beli lipstick ke, main coat, inilah 200 ni. Itu kena bagi. Tapi kalau isteri kata tak payahlah abang izinkan saya mengajar pun dah 1,000 nikmat. Dapatlah 4,000 sebulan jadi cikgu sekolah. Abang izinkan saya je abang. Ambillah duit ni, saya bagi dekat abang. Jadi bulan-bulan abang tak payah bagi dekat kamu lah, duit nafkah peribadi kamu. Tak payahlah abang. Kadang-kadang abang bagi pun ambil balik. Tak payahlah. Jadi tuan-tuan, bila isteri dah cakap macam tu, alhamdulillah lah. Tapi nafkah makan minum yang lain, anak beranak kena bagi. Yang tu kena bagi. Duit beras, duit kopi, duit gula, duit melo, bawang, duit ikan, daging, sayur, itu lain tu lah. Sen. Yang ini duit peribadi dia. Kau dia nak beli bedak, beli gincung, gedek.